Suara okey tak? Bunyi okey tak? Hello, Hello guys. welcome to AV Electronics Marketing Sendirian Berhad. Dan ini Monkey D. Hah? Monkey D. Bukan, Bukan saya, Andy. saya King Kong bermanjat di bangunan-bangunan tinggi. Ah, Sekarang ini adalah bangunan tinggi seperti ini dua tinggi-tinggi ini macam KLCC lah, Exchange 108 lah, ataupun yang baru yang belum sampai lagi PNB 118 lah. So, welcome to AV Electronics. Sebelum tu, minta like Facebook page kami. like Okay, subscribe kepada YouTube channel kami juga. YouTube. Dan jangan lupa like video live ini dan share. Okay, ini saudara Eric dan saya Andy daripada AV Electronics Marketing. Dan hari ini kita nak berborak-borak sikit tentang benda-benda yang tinggi-tinggi, panjang-panjang, kurus-kurus, slim-slim ini semua. Cantik kan? Kebanyakan hitam, ada yang putih jugalah. Putih berseri. So, apakah benda-benda ini? Ini semua tiang ke saya apa? rasa kita nak bagi penonton kita buat satu comparison dulu lah. Dia tahukah berapa besar satu 15 inci? Oh, 15 Compare dengan ni. Compare dengan ni. Jom, saya cari satu biji 15 inci. 15 inci. You perlu dua orang tak? Perlu dua orang. Tak perlu lah. Tak perlu ah? Aduh. Okey. Mungkin perlu. Okey, perlu. Ini 15 inci lah. No other hands on. Ada side. Tu dia speaker. Tak boleh nampak lah. Bring one chair, puan. The red chair kan dia, this red chair. So inilah speaker typical size, full range 15 inci. Aduh, dan cukup berat gila. Full range 15 inci, besar ini. Besar, berat, susah nak bawa. Suka tak kalau selalu nak bawa benda ini buat show ataupun installation pun agak susah kan? Shock tak? Berat, besar, gemuk. Tengok dia bulat sini buncit macam perut saya, tengok. Sama aja. Ini adalah model apa? Ini saya tak tahu. Model 2500 watt. Okay, model 2500 watt. Kalau anda tahu apa model. IQ ah? Model ni silalah komenkan di bahagian bawah. Kita tak tahu apa model ni sebab kita main kelentong saja. Okay, so inilah typical 15 inci punya speaker. Kalau typical 12 inci ada apa? 12 inci, 12 inci mana? So Andy akan carikan 12 inci. Yang itu 10 inci yang bawah lantai. So boleh tengok perbezaan yang ni dengan ni dengan ni. Begitu kurus sekali. Sini ada lagi. Ini pun ada. Ini pun ada. Ini pun ada. So ini satu mungkin satu yang 12 inci yang lebih kecil. Pun ini 12 inci. Aduh, berat juga. Okay, so inilah benda-benda speaker biasa, konvensional. Okay, yang itu 12 inci. Dan berat. Ya. Boleh Okay, nampak? saya dah tua. So speaker macam ni, suka tak nak bawa? Kita bawa ini 2 biji pun okey lah. Sudah letih sama balik sekarang. You tua mah, banyak punya customer kita masih muda dan bertenaga. Muda bawa lah. Kalau orang tua macam saya lebih Itu baik. orang muda tak ada benda yang berat nak angkat pergi gym dia angkat 20 kg gym. Baik. Itu kena bayar. Ini, Dia bayar ini membership. Kalau you nak angkat, you boleh datang kepada showroom kami.
You pakai ini sebagai weight, anda angkat lah. Hari-hari kita nak kemaskan showroom, you angkat sini, angkat sana, angkat sini, angkat sana. Tak perlu pergi gym. Tak perlu pergi gym. Kena bayar pada membership masuk kita angkat speaker. So kalau orang muda macam Eric, dia suka bawa speaker berat macam ni lah. Kalau saya tak boleh. Kalau orang tua macam saya ni, lebih baik saya bawa speaker yang ringan lah. Sepatutnya orang tua kena exercise lebih banyak. Tak, saya exercise macam ni je. Tengok saya exercise macam saja. Ini macam. Tukar ni. Ataupun tukar ini ni. macam saja. Tukar ni. Ini ya? Itu bukan berat sangat kan? Lagi ringan daripada satu tangan. Satu tangan tak boleh lah tu. Okay. So, benda-benda macam ni lagi bagus. So, hari ni kita nak bincangkan pasal apa? Kita ambilkan ni belah dulu. Bagi dia belah dulu. Okay, hari ni kita nak bincangkan benda-benda yang slim, kurus, cantik, ringan, compact. Apa benda ni? Ini adalah Twin Tower. Ini banyak tower. Batang-batang bunyi. Batang bunyi. Ini adalah seperti pemandangan di Bandaraya Kuala Lumpur. Ada beberapa menara tinggi-tinggi ni. So apa ni semua? Speaker lah. Ini semua adalah speaker trend terbaru. Betul meh? Bukan ini dah lama wujud meh? Dah lama wujud, tapi sekarang sejak beberapa tahun ini saja dia mula menjadi popular lah di bidang professional audio atau sound reinforcement. Sebelum tu selalu nampak speaker macam ni lah. Kalau anda pergi masjid ke, pergi mana-mana dewan announcement system, nampak kan speaker yang macam ni. Column speaker untuk public announcement system. So inilah permulaan kepada jenis speaker macam ni. Okay. So compact, okay, dan slim, ringan juga, dan ada beberapa driver kat dalam lah. So ini untuk PA system, dan anda tahulah bunyi dia macam mana. Macam mana bunyi dia? Tak cukup low. Apa yang tak cukup? Tak cukup high. Ya meh? Tak cukupnya ni. Anda tahulah pergi tak tahu dengan PA systemnya. Tak tahu. High frequency memang tak berapa cukupnya. Dia fokus kepada vocal selalu kerana orang nak buat announcement. So ini daripada E-Mix. Ini yang column speaker yang biasa-biasa lah. Okay, ini nak buat announcementnya. Ni selalu gantung kat dinding ke, kat tiang ke, mana-mana. Cukup lah, you boleh dengar. Sudah mencukupi. Janji boleh dengar kan? Janji boleh dengar, ini boleh pakai. Okay, untuk suara okey lah, agak clear jugalah. Tapi kalau anda main music, betul-betul dia punya bunyi. Ini pun boleh main music mah? Boleh, background music lah. Background music okey pun. You nak punch? Punch tak perlu mah. Kalau saya dengar dari handphone pun tak ada punch mah. So yang kalau anda penonton kita tengok dari handphone pun tak ada punch mah. So kalau anda minta, katakan anda nak mintakan Sheila Majid menyanyi pakai, dan keluar bunyi pakai speaker ini. Saya pergi kedai buku ke, kedai apa ke, kedai yang jual RM10 punya t-shirt ke, dia pun guna speaker ni mah. Dia pun ada Sheila Majid ke, Siti Nurhaliza punya lagu mah. Sedap tak bunyi dia? Okey mah. Saya dapat beli benda. Anda okey, standard dah cukup tinggi ni. Saya bukan pergi Starbucks lah. Kalau Starbucks tu pemerintahan lain. Starbucks lain lah. Saya beli kedai RM5 aja mah. Ada kedai yang langsung tak ada bunyi. Itu lain lah kalau dia tak ada bunyi. So ada bunyi lebih baik daripada tak ada bunyi kan. So kalau anda boleh pakai untuk live band ke ni? Ini live band boleh lah, letak tepi telinga. Tepi kiri kanan. Tapi memang bunyi akan bising lah. Dia punya cymbal, hi-hat semua bunyi tak berapa keluar. Kita ada banyak kawan join kita. Ada si Pilim, kita ada Hafiz Belapis, kita ada Kevin. Ada Rico Yong. Halo. How Welcome join kita punya live stream hari ini. So live stream kita hari ini berkaitan dengan column speaker, column system. So kita akan bincang pasal history dia dan current trend
Dan sedikit lah apa-apa ilmu dan teori lah di belakang ni lah sebab Saya tak tahulah, saya suka kecil, ringan, saya suka. Tapi mesti bunyi cantik. bunyi cantik di belakang, ini bunyi tak cantik. Ini bunyi, ini ada bunyi saja. Suara agak clear. Tapi kalau bass, drum, hi-hat semua, kalau electric guitar, tak sedap lah. Ini for announcement okey lah kan? Kita makan kenyang sebab tadi saya makan lunch dengan Andy, kita makan kenyang bukan makan sedap. Jadi ini untuk kenyang saja, bukan untuk sedapnya. Boleh makan saja. So Kita ada bincang kan, tadi ada bincang, okey. Ada dua jenis orang dalam dunia ni. Satu dunia customer dia mau yang sedapnya, makan sedap. Dia beratur untuk makan sedap. Dia sanggup payah lagi. Satu dia mau makan untuk kenyang saja. Janji ada makan. Janji ada cukup besar dan murah. So yang ni? Yang ni ialah murah dan besar dan cukup kenyang. Janji ada bunyi. Yang ni janji ada bunyi. Murah dan ada bunyi, agak kuat tapi tak berapa clear lah. Tak apalah, janji ada bunyi. So macam orang yang nak makan kenyang saja, janji ada makan lah. Tak sedap ke tak sedap sangat ke pun okey juga. Sebab kadang-kadang kita kerja kuat kan. So you pun busy kan. You mana ada masa nak enjoy makan sedap-sedapnya. Terus parking pergi kedai makan sana, order, makan kenyang, ciao. Lepas tu sambung kerja lagi. Terutamanya yang kerja yang tenaga punya kan. Dia mau besar-besar punya. Mungkin pergi kedai banana leaf kan. Dia nasi banyak, sayur sikit sebab sayur mahal mah. Nasi murah mah. Lepas tu kuah banyak. Banjir. So nasi banjir je. So kalau ada nak sedapnya, sedapnya di belakang. Ini janji ada bunyi. Ini bunyi yang sedap. Ini bunyi yang sedap. Bunyi yang sedap. Tetapi you kena bayar lah atau beratur lah sebab stok pun bukan senang nak dapat. Stok bukan senang nak dapat. Maksudnya ini ada banyak stok, ini kurang sikit. Kalau itu in store mungkin beratus-ratus. Hari tu kita buat satu projek kan. Ada satu projek masjid. Projek dia buat. Saya buat. Saya yang pergi kat projek masjid tu di Taman Maluri. Dia pakai apa nama masjid tu? Saya lupa lah. Al something dulu. Bolehlah letak link di bahagian bawah komen. Boleh pergi tengok video itu. So video tu apa tu? Dia berkenaan boleh ceritakan? Installation lah. Sebenarnya sebelum tu masjid tu pakai speaker jenis macam ni lah. Jenama apa saya tak mau cakap, tapi jenis macam Tut censored. Jenis macam ni. Saya ingat ada berapa 8 biji ya? Tak tahu lah. Ada banyak, 6 ke 8 saya tak pasti. 6 ke atau 8. Speaker jenis macam ni tapi besar sikit. Apa masalah dia dengan speaker tu? Bunyi tak clear, bunyi tak cukup kuat, dan bila nak main kuat lagi dia jadi macam-macam echo lah. So apakah solusi dia? Solution dia, okey, senang saja. Kita gantikan speaker itu dengan speaker yang ini. Ini. So link sudah di bahagian komen, boleh pergi tengok lah. So dia guna ni dia selesaikan masalah tak? Agak selesaikan. 2 biji saja. Bunyi dia cukup kuat. Okey, dia tak begitu banyak dan dia tak begitu echo banyak lah. Reverberation kurang sikit. So lebih jelas. Okey. Imam bercakap pun lebih jelas, cukup jelas. Dan dia orang cukup puas hati lah. So yang ini 2 biji ganti berapa? Ganti 6 lah saya ingat. 2 biji ganti 6. So kerana ini speaker dia lebih banyak power, juga dia mempunyai mid range driver, dia mempunyai high frequency driver. So suara yang keluar, suara imam yang keluar daripada speaker memang cukup jelas, cukup kuat pun semua orang boleh dengar. Okay. So tu link ke video tu dekat bahagian komen lah, boleh pergi tengok lah. Lagipun speaker kecil-kecil. Speaker macam ni tak kita bukan pakai macam yang gemuk-gemuk tu. So ini gantung kat dinding ataupun kat tiang pun tak berapa nampak sangat lah. So
Kita ada speaker, kita panggil column speaker. Tapi dia pakai similar teknologi dengan apa? Line array. Boleh kira macam line array kan? Ni Teori lah, teori. teori, secara Teori dia lah. Ni boleh memperkenalkan apa yang kita ada di sini hari ini. So, kita ada di sini yang paling rendah lah sebelum kita, ini saya tak cakapkan lagi lah. Okey, yang hitam-hitamnya semua dulu. Yang ini adalah daripada Behringer yang paling basicnya, yang paling basic. Yang tu ada color kan? Ada, Saya tapi bukakan color bagi orang kena tengok. bagi power juga. Ini Power. Behringer, daripada Behringer. Jenis kolom yang paling basic dan model dia C210. C210 ya. Yang ini model Bagi orang tengok color saja. Dan bukan saja ada bunyi, ada cahaya lagi. Okey. Ya, ada orang kata mungkin nak pasang kat kedai ke apa, nak menarik perhatian orang. Adalah benda-benda macam ni. Sekejap lagi dia akan on. Dapat pantang. Okay, mana power? Dia terus bercakap. Okey. Yang ini daripada Turbo Sound. 有電啊頭先，我睇到有時睇到佢兩。 Ini daripada Turbo Sound. Okey, Turbo Sound dia ada beberapa model speaker macam ni yang bermula daripada IP500. Ini model IP500, okey. Model-model tengok speaker-speaker macam ni, dia ada dia punya column dan dia ada dia punya subwoofer. Nanti saya akan jelaskan sedikit mengapa sekarang ada subwoofer semua tu. Okey. So ini IP500. Okey, dia modular system. Kat bawah itu subwoofer dia, built-in amplifier, dan ini dia ada stand juga. Dia punya stand nak tinggikan. Dan ini speaker dia. Begitu berat. Berat betul. Dia ada dua jenis konfigurasi sebab dia punya driver dekat atas saja kan. Yang bawah tu tak ada kan. Yang mana atas bawah? Yang ini bawah lah. Dia ni stand saja, stand. Ini adalah stand je. Tak ada apa pun tak ada ni. Tak ada speaker ni sini. Dia stand saja. So ni untuk tinggikan dia saja. Macam satu driver semua. driver dekat sini. Kalau boleh nampak lah. Bulat-bulat ada 6 biji sini. So jikalau you tak cukup tinggi, jadi kena semualah duduk cangkung dengar. Jadi ada ni dia perlukan ketinggian. Tapi kalau nak letak rendah pun boleh, kena buka benda ni, buka plating ini dan boleh letak rendah lah. Okey. So begitu senang nak install. Basically letakkan sub unit kat lantai, letakkan stand, letakkan speaker, siap. Senang saja. Tapi ini entry level untuk Turbo Sound. Dia ada lagi model ni, macam ni yang lagi tinggi, besar sikit. Dia ada IP1000, IP2000 dan yang ini IP3000. Okey, IP3000. Sama juga konsep, subwoofer kat bawah. Yang ini dia punya stand ni, bahagian ni ada speaker, ada driver. Sini pun ada driver. Okey. Dan yang ni dia ada high mid, low mid dengan low. salah, saya tengok Ada? ada. Beza je. Dia ada. Tu, dia punya So high dia kat sini. dia banyak way. Mid. Berapa way? 5 way. High mid, low mid, low. 4 way. Low mid. 4 way. 4 way. Ni speaker 4 way. Jadi dia ada different punya driver untuk Sama menghasilkan frekuensi yang berlainan. Pun juga boleh. Tapi ini tak boleh terbalik. tak boleh terbalik. Sebab high dia kena atas. So dia ada kaki dia semua ni. Okey. So super je lah kalau nak install ke apa, senang saja. Kita ada satu penonton, Muhammad Akhri di Pekan. Okey, jantan di Pekan. So dia pemilik Turbo Sound IP 2000 saya rasa. Lepas tu dia juga pernah membuat satu projek Dia lah pertama sekali buat projek di masjid guna ni. Oh, dia first time. Yang hari tu Taman Maluri ni ialah kali yang kedua. Kali kedua. Kedua. Hari dia kat sini ya? Bukan, ada kat sini. Dia ada di sini atau sudah pergi saya tak tahulah. Tapi dia masjid di Pekan. Oh, Pekan Pahang. Oh. So, senang saja kalau nak install benda-benda macam ni, tak ada kabel ni semua. Tak ada connector semua.
Recon semua tak ada, apa pun tak ada. Yang ada pun masuk kat bahagian subwoofer saja. Ada satu soalan dari Rizal Effendi. So dia tanya, speaker jenis ni mudah kena feedback ke? Okey, jawapan dia adalah dia suka sikit jadi feedback. So kita akan jelaskan lebih teliti lah kenapa dia lebih suka untuk feedback. Siap. Okey. Okey. So senang kerja lah, dia cucuk-cucuk je. Dan kita nak letak dalam truck ke atau Nak letak dekat dalam kereta ke untuk pergi sini, pergi sana untuk Boleh, tapi membuat pastikan kereta anda boleh muat dia punya subwoofer lah. subwoofer. Saya rasa boleh muat lah ni. Boleh, boleh. Ini kalau nak letak kat back seat boleh masuk. Tapi jangan kancil lah. At least Kaca kalau boleh. My, Itu seat belakang kasih tidur. you 2 biji lah. Step Mungkin boleh jugalah. Mungkin boleh juga. Mungkin boleh je lah kancil. Mungkin siapa kita nak challenge ke, siapa ada kancil, kita nak cuba muatkan satu pasang benda ni kat kancil. Ada kan? Kita pinjam orangnya. Ha? Tengok kereta tu boleh jalan ke selepas masukkan semua. Saya rasa boleh. Okey. So yang seterusnya yang hitam ni dengan sedikit merah. Merah tu selalu warna simbolik untuk power. Macam Ferrari. Ferrari ke, kalaupun Honda punya Type R pun ada merah. Ini memang powerful gila punya. Ini daripada Audio Center. Sistem ni ialah sistem L65, Audio Center L65 dengan L65S subwoofer. Boleh nampak? Nampak, boleh nampak. Ini subwoofer dia 18 inci. Bukan ni, nanti saya akan terangkan ni. 18 inci. So subwoofer 18 inci dan ini ada driver mid kat sini, driver high kat sini. Ini Audio Center L65 dan L65S. Okey. Dan kita tengok yang ini dulu. Dan kita ada speaker-speaker macam ni. Ini daripada Pro L daripada Italy kan? Dari Itali. Pro L daripada Italy dan ini adalah model dia panggil special sikit Session 4. Mengapa dia panggil Session 4 saya tak tahu. Okey. Tapi Session 4 ini Sebab dia dia modular ada, system. Mungkin dia ada 4 mungkin driver. So dia ada subwoofer kat bawah sama juga, datang sekali dengan stand dan dia ada 2 speaker kat sini. Ini sebenarnya 2 speaker. Dia boleh keluarkan kan? Take down first tu. Dia kick out kan. Itu. Dia boleh jadi 2.1 channel. So Kiri kanan. So dia ada DSP sana. dia ada DSP, dia ada konfigurasi. Dia 2 configuration. Subwoofer, lepas tu left and right macam ni, ataupun subwoofer and then stack untuk sebagai satu unit. Dan anda beli sepasang set ini, okey. Dan anda boleh pakai sambungkan speaker dua-dua jadi macam satu speaker. Datang dengan stand sekali. Ini dia punya installation, you kena masukkan dengan kuat kerana dia pegang kuat. Ini best. Kalau nak tinggikan lagi pun boleh, dia punya pole boleh tinggikan lagi. Dan yang ni, ini berat sikit. Ini agak berat sikit. Ini bukan kita tak install kat showroom kita hari ni kerana kita dah jual kita punya sistem yang kat showroom. Tinggal satu batang spare saja. Sekarang speaker pun kita panggil batang. Okey. Yang ni ialah berlainan dengan Neo. Dia ni lagi high grade. Kita panggil ni column speaker. Column speaker ya. Ini kita panggil column speaker juga. Okey, ini kita panggil column speaker juga. Ini kita panggil column speaker juga. Column dan column. Tapi ini kita boleh bagi nama glamour sikit. Kita boleh panggil dia column line array. Column line array. Sebab ini dia boleh tambah satu batang lagi. Bukan, boleh tambah 1, 2, 3, 4, sampai 5, mana lah. sampai setinggi matras lah atau ini tempat lah. So dia macam line array. So line array punya konsep ialah kita letak banyak Dia boleh angle lagi kan? Banyak kabinet jadikan satu J shape kan. So ini pun kita boleh tambah jadikan satu J, bukan J lah, mungkin ada sikit curve Ada curve sikit lah. Tengok dia ada sistem installation sini.
dia ada sistem hanging system, boleh ubah dia punya angle. Dia semua. ada tu apa panggil angle itu point. Angle Macam point. line array. So boleh lurus ataupun boleh curve. So model ni ialah yang kita AVM ada paling top dalam column sistem lah. So daripada bilik yang kecil-kecil, function room kecil boleh pakai ini. Kalau medium punya boleh pakai yang macam ni ataupun pakai yang ini. Yang ini boleh buat full show. Boleh buat live band. Live band, Boleh buat concert. concert. So dulu saya pernah upload satu video tau dekat Filipina tau. Dia memang concert dekat stadium tau. Cuba carikan. Mungkin dalam 1 tahun lepas ke atau 2 tahun lepas. Video link. So biar TS carikan link tu, letakkan bahagian komen lah. So ini apa model dia? Axiom AX12C. AX12C dengan ada dia punya sub lagi lah. Sub dia pun 20 apa? 18 ke 20? Sub dia 21 inci. 21. Kenapa 21 inci? Sebab dia 21 inci dia boleh gerakkan lebih banyak itu udara. So dia boleh dapat itu super low to rumble. Power pun cukup. So SPR cukup tinggi dan dia punya tone bagus. Memang full body base. Dan hari ini saja sekarang dekat sesuatu tempat di Ipoh tengah buatlah installation. Ipoh ke Perak lah. Tengah buat satu instalasi AX12C. So bila kita ada gambar atau video kita akan sharekan lagi lah. So yang ni is sistem besar. Mat Saleh call it a vertical array boss. Vertical array Yalah vertical lah. Dia vertical lah. Line array lah. Vertical line array lah. Tapi dia column lah. It's still a column lah. Tapi dia ada processing dia kan untuk Processing dia. Okay. Untuk semua sistem sini kecuali yang putih tu lah. Dia memang power datang dari subwoofer. So yang ni adalah pasif. Ini dua pasif. Ini pun pasif. Ini pun pasif. Pasif pun. Ini semua pasif. Semua pasif. Power dia semua drive dari sini. Dia punya amplifier semua kat dalam subwoofer. Beza yang ni you kena guna speak-on cable. Ini pun kena guna speak-on cable macam ni. Ini dalam dia dah ada connector. Ini pun guna speak-on cable. Nampak di sini kan? Speak-on cable. You kena plug. Okay. Cuma ini dia kena plug lah. Dia kaki dia plug dalam tu ialah connector. Itu electrical connector lah. Yang Dalam lah semua pun sama lah. Ini pun sama ada connector dia. So yang you pegang tu Axiom pun kena dengan speak-on cable. Speak-on bukan here. Speak-on cable. Cuma ini saja aktif sebab TSP built-in dalam. Apa ni? Denoy Cube Flex. Q-Flex. Ini kira benda mahal ni. Ini macam Mercedes, bukan lah, macam Rolls Royce sudah ni. Ini dalam dia punya kategori lah Rolls Royce lah, tapi dalam kolom bukan lagi lah. Belum sampai lagi lah. Dia lain konsep sedikit. So apa benda tu? Yang mana? Putih tu lah. Ni. You sudah introduce semua tapi itu belum lagi. Ini dia lain. Dia ada driver dia dalam serupa macam ni. Okay. Speaker juga, column juga, nampak macam sama, tapi dalam ni dia ada dia punya setiap unit dia ada amplifier dan processor dia tersendiri. Dalam ada banyak circuitry. Okay? Setiap driver pun ada. So individual tau, setiap driver Kecil-kecilnya high pun ada. Itu besar-besarnya separate amplification and separate processing. Betul. Mengapa sampai macam ini complicated? Katakan driver dalam sini mungkin ada 4 kan? Dia ada 4 amplifier. So dia akan power setiap driver secara individu dan proses setiap driver secara individu. Kerana yang ini lain sikit. Dia boleh steer. Arahkan bunyi. Memandu. arahkan. Okey? Tembak. Kita panggil tembak. Dia boleh tembak ke atau target dia punya bunyi tanpa menggerakkan speaker.
It's called apa? Digital steerable, something like that. Digital steerable line array. Ini kira line array juga. Maksud Andy, you boleh install bagi dia tegak je. Tapi dekat bawah pun boleh dengar. Biasa you tegak, bawah tak dengar mah sebab dia tembak depan mah. Betul. So yang ini dia boleh arahkan bunyi dia kan? You kena tepi sini lah, mana nampak. Macam ni katakan. Okay. Katakan speaker macam ni. Okay. Speaker dia tembak So sini. kalau speaker biasa dia punya bunyi macam ni saja kan? Yang ini kalau dengan processing dia dalam, anda boleh arahkan dia punya bunyi Turun bawah ke atau bawah, naik. ataupun ke atas, ke bawah. Macam mana arah? Dia punya processing kat dalam. Oi! Padang atas. Padang bawah. Macam tu. Itu kena bergerak. Ini tak bergeraknya. Oh, tak bergerak. Oh, okey. Anda boleh install tegak macam ni, tapi anda boleh arahkan bunyi dia ke bawah pakai dia punya processing. So dia macam digital steerable array. Dia boleh arahkan bunyi itu sendiri tanpa menggerakkan speaker. Ini memang special. Chris Law dia kata K-array lah, Rolls Royce. K-array lah. K-array dia consider sebab dia punya brand sangat fokus kepada jenis yang macam ni. K-array. Dia selalu buat macam ni saja kan? K-array. Saya tahu mana ada K-array. Saya pun tak tahu mana ada. Chris Law ada. Atau kawan dia, mesti ada punya dia. Dan mana you mau dengar K-array pun boleh. Pergilah atau apa shopping mall tepi IKEA atau apa nama. Bisa IKEA sebab lah. Apa nama dia? The Curve. My Town. Bukan, My Town. My Town. Oh, My Town. My Town ada K-array boleh dengar lah. Tapi biasa saya pergi tengok pun tak buka punya. Dia tak buka punya. Dia ada concourse area, dia panggil renter masuk. Apa? Biasalah industri kita. Kena cari makannya lah. So, apakah advantage bila kita pakai untuk Pro Sound ni daripada yang teknologi yang biasa-biasa yang lama kita pakai dulu? Apa beza ni dulu? Apa beza ni dengan ni dulu? Dari segi bunyi. Dari segi bunyi, okey. Dia beza dia, ini dia punya driver kat dalam semua ni. Dia nak guna driver ini untuk cuba keluarkan semua bunyi, semua spektrum bunyi lah. Tapi bila anda buat driver macam ni, kecil dia kan? tak dapat. Dia kecil je. Dia Mungkin dia lah, 3 inci, 4 inci je. 3 inci, 4 inci. Mungkin dia sama macam ni lah. Okay. So, katakan kalau ada 4 driver dalam sini. 4 driver dia kena keluarkan high, dia kena keluarkan mid, dia kena keluarkan low. Satu driver keluar semua lah maksud dia. Satu driver keluar semua. Tapi bila orang putih kata jack of all trades, apa orang benda boleh tu? buat semua. Apa check apa? Apa check apa? Jack nama orang. Oh, lah. jack of all trades lah. Jack of all trades. Tak faham lah apa. Bermakna Cakap lah bahasa Jack Melayu. itu seorang itu dia boleh buat semua kerja. Lama guna contoh lain lah. Saya tak tahu lah. One man show lah. One man show, correct. One man Bila show. One man show, Atau masalah Superman. Dia, bukan. Superman tu dah lain. Superman Okay. tu kira macam One man ni. show. Jadi satu driver dia kerja semua. High pun Kerja dia semua. buat, low dia pun buat, low mid, high mid semua lah. Apa bunyi pun dia buat. Tetapi masalah dia, semua dia kena buat. Tak semua sekali pun dia tak boleh buat dengan elok. So anda tahulah kalau column speaker yang biasa-biasa macam ni, bunyi dia yang paling jelas bahagian vokal mid. Jika dia untuk announcement lah. So dia lebih fokus kepada vokal. Kalau anda hantar high frequency macam cymbal ke, macam hi-hat daripada drum, anda hantar bass macam bass gitar atau kick drum, hilang. Ataupun boleh dengar sikit-sikit tak berapa jelas. So inilah ciri-ciri speaker column untuk PA system macam ni lah. Okay. So bila kita nak menggunakan konsep ini kepada professional audio atau sound reinforcement system, dia kena ubah sikit. Bunyi macam ni cannot accept. Tidak boleh, customer anda tidak akan dapat menerima quality bunyi macam ni. So bila apa dia orang buat? Apa dia orang buat? Dia orang pisahkan. Okey, dia orang pisahkan dia punya driver. Dia ambil subwoofer untuk buat low frequency dan
high mid semua ke atas. Tapi dia high tu. Ada high juga. Yang ini dia Ada high. Ada high. ini tak ada, sini high. Ada high. Tengok betul-betul. Ada, tak ada high. Ini tak ada. Ni Oh, ni tak ada high. Ni tak Oh, ada. ni ada. Ini tak pun ada. Ini tak ada. Yang ini ada. Oh, ni ada high. Ah. Okey, atas. Ini tak ada high. Ini semua frekuensi sama saja. So anda tahu kan? Okey, ambil speaker driver. Anda tahu speaker driver ada speaker untuk high frequency, Ni high. mid frequency dan low frequency. So kita ambil yang ekstrim. Kita ambil compression type compression driver lah. Katakanlah compression driver dia boleh main high. Kalau anda minta dia main bass low frequency, langsung tak ada. Dan kalau anda ambil subwoofer 18 inci ke 21 inci ke 15 inci, woofer yang besar, dia boleh main bass. Tapi dia tak boleh main high. Kalau anda main high frequency, langsung hilang. So, dia orang pisahkan dia punya low semua ke bawah. Okay, so speaker-speaker yang ada di sini tidak perlu keluarkan bunyi bass lagi. Dia boleh fokus driver-driver ini untuk mainkan mid dengan high. So macam model ini, dia driver-driver 6 biji di sini. Apa ini satu berapa? Ini 4 biji. 4 biji. Ini ada 4 biji driver, dia main high and mid. High and mid lah. High and mid sekali lah untuk High driver sekali. tu. 4 biji tu. Ini ada kecil-kecilnya, ada 6. So high mid semua Itu kat berapa? sini. Berapa inci? 3 inci. Ini ya. Saya Ada rasa- 2 inci saja ni. 2 inci saja. Ha. So ini 3 inci. Ini Ini 3. besar sikit. So yang ini dia high dengan mid semua sekali kat sini. Semua driver sama. Kalau nak lagi tinggi grade dia, sekarang bahagian ni dia ada high. Dia ada compression driver. Ada high Dia ada atas. high mid. High mid, Dia ada low mid low mid. dan subwoofer main low. Ah. Dia asingkan dia punya driver khusus untuk spektrum bunyi yang tertentu. Ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan dia ialah Dia, dia spesifik lah. spesifik, so semua bunyi akan keluar. Semua frekuensi dapat. Tapi tak baiknya you kena ada at least ada kena ada distance tertentu. Kalau tidak you dengar sini, bunyi sini, you dengar sini punya bunyi lah. So kalau anda dengar di sini anda dapat bunyi ini lebih lah. Anda dengar sini anda dapat bunyi ini lebih. Okay. Sebab sini mah bunyi dengan sini bunyi lain. Sebab ni high mid, ini low mid. So tapi orang pakai speaker ini tak duduk dekat-dekatnya. Yalah. Kurang-kurang pun 20 kaki lah. Jadi tadi ada satu soalan. Okey. Apa soalan tadi ya? Speaker jenis ni mudah kena feedback ke? Okey, inilah jawapan dia ialah dia suka sikit jadi feedback disebabkan konsep ini. Sebab bila you di depan, katakan you dekat mungkin height inilah, Katakan ada satu mic lah. ada mic di sini. So apa frekuensi yang dia dapat Dia reset? akan dapatkan, Dapat di sini saja. dia Sebab akan atas, dapat driver-driver dekat sini saja. dia bukan macam itu 15 inci satu 15 inci pom semua satu keluar. Satu point source semua dapat. Dan itu frekuensi Twitter dia sangat kuat. Sebab satu saja di cover semua kan. Yap. Jadi itu power yang masuk ke mic tu sangat tinggi. Tetapi so- kalau ni dekat sini cuma driver tertentu saja yang masuk. So kalau mic dekat sini dia akan dapat bunyi dekat daripada sini. Yang ni dia tak kena. Tak kena. Dah lepas. Mungkin sikit-sikit lah, bukan tak ada kena lah. So kalau jauh sikit dia boleh dapat lah, tapi dah jauh tak dapat feedback lagi lah. Betul. Jadi itulah sebab kenapa dia suka sikit nak dapat feedback. Tapi bukan tak ada lah. Tak mungkin Ada lah. lagi. Sebab- memang feedback is a must ada punya. Kalau anda Sebab masalah bukan sistem, masalah manusia banyak. You tahulah masalah manusia. masalah human problem, human error Chris Law kata dia guna HK audio. HK audio pun tak murah. pun okey, tapi okey jugalah. Kita guna KL audio je. So that's why kita tengok ada orang yang sebutkan ada speaker lain yang orang pakaikan. Tadi kata apa? K array. K array Lepas itu kata ada HK audio. Okey. Sekarang dah ramai orang yang pakai speaker macam ni. Okey. Dia kerana mengapa tahu? Dia lebih compact, ringan. So anda buat, kalau anda buat live ke, buat event ke apa, senang nak bawa. Kecuali dia punya subwoofer lah.
Tapi kalau subwoofer ni bukan besar-besar sangat pun. So mudah nak dialih lah, lebih mobile. So kalau anda bawa sepasang benda ni dah boleh buat show di mungkin half ballroom boleh buatkan ni. Yang ni kalau kata model ni lah 300 gila meh 3000 300 packs. 300 packs lah, satu ballroom lah. So compact. Mungkin Senang nak bawa. jenis yang kecil sikit itu mungkin itu seminar room. 50 orang, 100 orang. 100 orang, okey lah. Kecil-kecilnya. So lebih mudah dialih, lebih mudah dibawa, mudah disimpan. Okey, kecuali subwoofer lah, tak boleh lari. Subwoofer memang tak boleh lari. You nak bass yang cukup, driver dengan kabinet mesti cukup besar. Sampai sekarang belum ada lagi teknologi yang boleh keluarkan bass yang kau-kau dengan kabinet dan driver yang kecil-kecil. Ada. Ada ke? Ada. Wujudnya. Wujud, tapi Itu kabinet tak boleh tahan. kabinet tak boleh tahan. Kabinet tak boleh tahan. Kalau tak silap saya, informasi tak silap saya, yang subwoofer yang paling kuat di dunia ialah dari Powersoft. Dia ada satu special driver kan. Dia bukan guna magnet dengan coil, dia guna motor. Oh, those type. Yang itu kayu kabinet dia tak boleh tahan. So itu kena guna konkrit. Berat. Itu kena guna konkrit baru boleh tahan. Tapi check lah practical. Google lah. Saya macam pernah baca artikel ni lah, tapi selama tak lupa lah. Pun tak praktikal lah. Kadang-kadang kena pakai konkrit pula. Mestilah. Sangat berat lah. Sebab kayu dia berkecai tau. Tak boleh tahan tau. Itu Sebab dia guna motor. motor apa orang panggil lah, that type of motor I can't remember the can go very high frequency one. It create Dia ada sub motor will create that vibration lah. Itu memang kau-kau punya. Dan takkan terbakar sebab dia motor mah. Dia tak ada coil mah. So inilah trend terbaru orang pakai speaker macam ni. Bukan saja jenama Behringer ke Turbo Sound ke ataupun Audio Center atau Pro L. Tadi orang kata ada HQ Audio, ada K-Ray. Macam-macam adalah sekarang. Selain guna ni sebagai glamour lah, ada lagi satu sebab untuk instalasi. So setengah tempat kan, dia tak boleh, dia mau artistik kan. Dia tak mau benda-benda yang besar-besar ke. Dah hitam-hitam lah. Mungkin saya mau yang boleh hidden, kita boleh sembunyikan dia. So kalau you guna 15 inci, 12 inci tu Tak boleh sembunyi. susah sikit nak Benda sembunyi tu lah. besar ni, you nak sembunyi kat mana So susah. untuk ni mungkin ini tak boleh lah. Ini tak boleh gantung kan. So untuk sistem macam ni, kita boleh gantung. You kata tak boleh gantung, kita ada satu installation. Boleh Pernah gantung, gantung lah. juga. Tapi adalah kalau Dia kena custom sikit. kalau custom apa benda pun boleh gantung. Apa Yalah, kereta boleh pun boleh gantung kalau you mau. Betul. So, ini boleh pasang kat satu pillar atau tiang. Dan kalau tiang tu hitam, ini pun hitam, tak berapa nampak sangat. Ataupun anda letak di corner-corner bilik pun macam tak berapa nampak sangat. You korek lubang dekat wall pun murah mah. Kalau you korek begitu besar 15 inci dengan korek begitu kecilnya, cost ni murah sikit mah. You cuba tanya itu interior decorator atau interior designer, you mau korek dia punya dinding. You korek lepas tu you letaklah itu apa kain. Kalau itu pun sudah ubah dia punya dia punya look mah. Banyak interior decorator tak suka kalau ada benda-benda besar ni, kalaupun you kena korek lubang sini, buka lubang sana. Interior design memang pain in the ass. Jangan cakap benda tu. Stut. Ini tak boleh, itu tak boleh. Lepas tu bunyi tak cantik dia blame kita. Tapi memanglah you tanya kalau anda siapa-siapa anda yang buat installation kan, installation sistem buat projek-projek, anda akan tahu anda akan selalu gaduh dengan interior designer. Tak adalah biasa kalah mesti audio kalah. 90% yang audio mesti mengalah. Sebab owner pun kata memang cantik dulu, bunyi secondary. Betul tak? Betul. Lepas install dia komplain bunyi pula. So kepada anda yang ada budget untuk main benda-benda ni, untuk rekreasi, actually kita pun boleh, anda boleh pakai yang sistem yang sederhana ini di rumah
untuk main hi-fi ke atau home theater pun boleh. Okey, bunyi dia Kecilnya lah, jangan besarnya. Tapi besar kita tak boleh, tak sesuai. kita pun ada customer yang pernah beli ni untuk rumah ya. Kondo itu. Kondo. Ada satu unit atau satu pasang ada. Satu ini je. Satu unit, satu set macam ni, pasang Dua di unit kondominium. kondo runtuh. Saya pun tak tahu ngapa lah. So adalah subwoofer 18 inci dalam kondominium. Weh ya, bangsa. Tak tahu. Ayuh. Tak tahu. Bukan saya pergi tempat. Kesian dia punya jiran lah. James Bay kata setuju. Tapi saya tak tahu dia setuju yang mana statement kita. Lepas tu Ejam kata tembak. Tembak lah, you tembak. Chris Lo kata saya tak mampu bos, saya pakai HK audio saja. Oh, okey. Apa lagi yang ada orang kata? Tak ada, saya sudah baca tadi. Sudah baca lah. So okey. Ada sedikit teori nak tunjukkan kan tadi? Ada sikit teori kita nak tunjukkan. Kenapa sesuai pakai macam ni benda-benda panjang? Sebab Pasnya ada macam-macam ni. Sebab- naik betul-betul panjang. Sebab itu main feature. Kenapa kolom wujud kan? Kenapa kolom sistem wujud? Dia ada. Diwujudkan, direka untuk menyelesaikan satu masalah Dia ada satu kekuatan yang sangat penting untuk speaker-speaker jadi sini. Dia boleh control dia punya directivity. Panggil dalam bahasa Melayu. Mengawal itu tembakan bunyi. Mengawal arah. Mengawal arah bunyi dalam sistem ni boleh mengawal. So- bunyi yang tegak, vertikal kan? Sebab ini dia start di, saya tak tahu lah, dekat Europe ke US apalah, tapi dia orang putih punya tempat lah dia start. Dia itu apa? Inventor. Pencipta kolom sistem adalah dari Europe ke US ke apalah, tapi orang putih lah. So dia biasa dia install pergi tempat yang sangat akustik dia sangat teruk, macam church. So bila letak Serupa macam masjid pun sama. Dia masjid ada pun masalah sama lah. So dia ada masalah bila letak satu 15 inci, pam, hancur. Bunyi dia keluar macam ni. Yang macam ni yang jadi masalah. Kerana Kena yang tu dinding lah, kena naik ke apa lah. atas. So kalau tahu church lah, cathedral ataupun masjid, bila bunyi naik ke atas, tahulah itu sudah jadi macam satu giant horn. Dia akan pantul balik dan terjadilah echo yang teruk-teruk. James Bay kata dia setuju dengan itu komen kita. Decoration pertama, come first. Audio Memang. secondary. Lepas scouting, complain audio. betul. Ini betul. Who said that? James lah, James. You are right. Kita ada Muhammad Razi, Muhammad Ramli dah tak mampu nak beli kerja, dah tak ada kerja semua kroni je, sapu. Saya small fish je. Hehehe. Kita tak boleh cakap apa lah sekarang Malaysia pun you Bukan tahu Malaysia, seluruh dunia dalam keadaan. Seluruh dunia pun ada keadaan ni, tapi Malaysia punya teruk sikit. Anda tahulah 260 case dah kembali. You tahu kenapa lah. Kita pun tak nak cakap lah. Kita pun small fish saja. Kita pun Apa boleh buat? Kita tak boleh buat apa. Kita pun tak boleh buat apa. Kita cuma usaha lah. Boleh ada job pergi buat. Kita ada yang mau beli, kita jual. Yang tak ada beli, kita pun usahakan lah. Kita So sekarang sama-sama berusaha lah. So sekarang kan banyak show tak ada, market kita dah turun sikit. Turun banyak lah, turun sikit. Turun banyak. Sangat banyak. Okay, turun banyak. So orang macam Katakan- kita ni, Eric dengan saya sangat senang. So kita buat live lah sekarang. Tadi saya ada suggestion kepada Andy, katakan kita nak buat live, mungkin next live kita nak letak kita punya e-wallet punya code dekat sini. E-wallet E-wallet atau punya- bank account number pun boleh lah, tak apalah. Bagilah donation 10 sen ke, RM1 ke, Supaya boleh makan. boleh makan lah. Satu Ada hari, business lah. sebab sekarang RM3 pun tak boleh makan kan. So mungkin kalau satu live kita dapat RM5, ada satu meal lah. Boleh lah, RM3. Kalau dapat RM15, cukuplah satu hari. RM3 boleh. Ha? RM3.50. 3 meal lah. Oh, RM3.50 boleh makan satu meal lah. You beli tu roti ban, kaya punya ke jagung punya, boleh lah. Kalau kita dapat RM10, kita bagi 2.
Kesian juga. Kita beli gajinya. Itu saja kita makan dengan air. So mungkin kita akan sampai tahap ni. Stay tune, kita live ni mungkin satu hari kita ada satu e-wallet code saya. E-wallet code saya code atau bank Andy. account number. Atau e-wallet TS Wong dekat sini. Siapa Derma yang lah. suka live kita, siapa yang suka video kita boleh buat Derma lah donation. RM1 lah, 50 sen pun boleh lah. So, tadi cakap itu teori apa? Tiba-tiba pun sampai derma pula. Derma. Sekarang tak tahulah sebab itu 290 case kan. Kita keluar tengok langit pun tak ada warna biru dah. Warna... Tak boleh. Please jangan keluar tengok langit, duduk di rumah. Okey, anda semua please duduk di rumah diam-diam. Kalau anda tak nak duduk di rumah, saya akan cari saya kasih rotan. Guna perotan. Saya Kabel XLR. Tak, saya ambil ini hentam lah. Ini pecah lah ni. Saya ambil ini lah. Saya whack you with. Okey, balik kepada Teori. Teori ya. Kejap saya tengok dulu apa yang saya nak cakap. Okey. Pencipta dia. So tempat tu dia banyak echo disebabkan itu speaker kan dia tak dapat mengawal arah bunyi. Dia Speaker point source tadi yang macam 15 inci, 12 inci apa. dia kena the wall, dia reflect. Dia kena itu apa lagi? Wall apa? Ceiling. Ceiling dia reflect. Kalau contoh macam masjid dia ada satu kubah kan. Itu lagi teruk. Kena sana dia terus tak henti. Itu lagi. Itu sudah jadi macam satu giant horn. Habis. So itu lagi teruk. Jadi dia fikir dia pergi research ke, dia dapat satu idea. Dia panjangkan speaker. Dan bila dia panjangkan speaker tu kan, dia mendapati bahawa dia dapat mengawal arah itu frekuensi bunyi. Dia mengawal ataupun dia dapat menghadkan arah bunyi secara apa? Vertikal kan? Vertikal saja. Dia boleh Secara menegak saja. Sebab dia kasih dia panjang, macam ni panjang. So dia dapat hadkan bunyi macam ni. Boleh panggil apa ni? Vertikal apa? Mula-mula dia mungkin buka besar kan. Lepas tu bila dia panjangkan speaker, dia dapat Dia panjangkan dan banyak-banyak driver. Dia mendapati dia bunyi akan semakin macam dipanggil apa? Ini panggil apa? Sempit lah, narrow. Menyempit, mensempit Dia apalah. punya arah bunyi makin narrow. Apa narrow? Makin apa narrow ah. Carilah Google Translate. Google Translate narrow. Sempit lah. Sempit, okey. So itu Arah bunyi tu. arah bunyi mungkin dia buka macam ni. Tapi bila dia jadi panjang, dia akan jadi sempit. Kenapa boleh jadi sempit lah? Pasal setiap driver dia pun masih macam ni kan. Tapi bila gabung banyak apa jadi ya? Dia akan ada sebab driver sini kan. Contoh ni ada satu driver sini, ada satu driver sini. So driver sebelah-sebelah dia kawan. Dia akan shake hand dan sekali keluar. Bunyi. So dia akan bertambah kuat. Tetapi jauh, sebab jauh kan. So sini bunyi keluar dulu. Sini ni bila sampai sini dia sudah lambat. Jadi kira kalau bunyi yang keluar macam ni atau keluar macam ni, ada sikit bunyi yang turun ke sini kan? Yes, yang sini dia akan sama juga kita ada panggil yang sikit sampai sini. Yes, kita panggil itu cancellation. Cancellation tu panggil apa? Disebabkan cancellation then dia punya arah bunyi jadi sempit kan? Cancellation tu kata pembatalan. Pembatalan. Pembatalan bunyi. Jadi bila you semakin panjang, dia di luar skop dia akan jadi cancel. So kira dia bukan pasal panjang, dia pasal banyak driver kan? Because of many driver. Because of many driver. So boleh bukakan PC saya di screen. Yes. Bukakan screen saya di. Sudah buka? So ini sudah? Sudah boleh nampak audio center.
Nampak di mana? Sini. Sini. So nampak sini. So apa yang you nampak di sini ialah satu software. Live speaker tu dia tunjukkan diagram tu. Oh. Saat. Open je. Sudah buka mah? Kejar, screen tak mau keluar. Start ya. Kita akan tunjukkan satu software. This is Audio Center software. Okay, di sini. Software di sini. So nama software ialah Ease Focus. Ease Focus. So dia adalah satu simulasi software apakah arah bunyi. Tapi untuk contoh ni kita guna line array lah. Tapi kira sama sebab konsep lah. line array dengan column adalah konsep sama. Okey. Sebelum line array wujud di dunia ni lah. So kita dunia ni cuma ada column. So apakah company pertama yang menggunakan column yang teori dan applykan ke large scale concert touring? Apakah brand tu? Saya tak pasti tu. Fikirkan. Tak tahu, tak pasti. Dia ambil dari kolom ni, dia belajar konsep ni. So dia guna teori kolom, lepas tu dia buat scale up besarnya 15 inci, 18 inci, 12 inci, 10 inci, buat satu line array, dia boleh buat konsep. Tapi saya selalu lupa lah itu company. The first one. I can't remember. I betul-betul cannot remember. Ada penonton kita tahu tak? Siapa? Company pertama di dunia yang menghasilkan line array menggunakan konsep kolom adalah apa nama? L Acoustic. L Acoustic. Dan apakah model line array pertama di dunia? Saya pun tak tahu lah. VDOS. L Acoustic VDOS. Ini nama memang very very famous. Pada tahun berapa? Ini tanya saya tak ingat lah. Saya ada 90-an. Itu masih saya sekolah rendah lagi. Ini kira masih baru lagi ya? Mesti barulah. Teknologi baru lagi. 90-an. 90-an. Itu first in the world. Okay. Jadi Windows here got right Malaysia. ada. Tapi tak banyak lah. Tapi Yang dulu ada cabinet brand cukup ni, besar. yang ada brand ni tak banyak orang ada lah. Mungkin Chris Law ada lah. Okay. Jadi Tengok diagram ni ya. jadi sebab line array punya konsep dengan column punya konsep adalah sama. Dia menggunakan driver dan kabinet yang banyak, jadikan dia satu line supaya dia dapat mengawal bunyi, mengawal arah bunyi. Jadi hari ini saya menggunakan contoh line array untuk memperjelaskan itu kolom. So sebagai contoh ini ada berapa driver? Sebab kenapa? Sebab line array saya boleh tutupkan setiap kabinet. Tapi ni simulation saya tak boleh tutup itu driver. Tak boleh tutup lah. Yang ini tak boleh. So sini kita ambil contoh. Kita ada berapa biji sini? Kita ada 16 biji line array dekat sini. Okay, boleh nampak dari screen. So, macam yang sudah highlight dengan merah-merah. So saya ada 16 kabinet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lepas tu sini saya ada saya ada satu gain sini. Saya boleh tutupkan semua. Minus 60 maksudnya saya off lah. Okay, cuma saya buka yang top 2 biji je. Okay. So bagi anda tengok apakah beza lah. Apakah akan berlaku. Katakan saya tutupkan semua. Bermaksud bila saya tutup semua, tinggal 2 kabinet saja di atas yang buka. Kita kira point source. Macam 15 inci, 12 inci. Macam speaker biasa. Lepas tu saya boleh show. So yang di atas sini kita ada top view. Dan di bahagian bawah ni ialah side view. Tengok yang side view penting. Okay, tengok yang side view. You nampak tak dia bulat-bulat sikit? Nampak bulat sikit kan? Itu tengok. merah.
Tengok yang bawah ni ya, bawah ni. Tengok yang bawah ni ya. Bawah sekali yang diagram panjang. Boleh nampak? So Tengok katakan yang bawah saya nak, sekarang saya dekat frekuensi 315 Hz di atas, boleh nampak? So okey. pada 315 Hz saya adalah tidak dapat mengawal itu Bunyi dia merata-rata. merata-rata kan, sampai ceiling pun ada kan. Okey. Naik atas, ke depan, bawah pun ada. Dan saya slowly buka. Naik atas yang banyak kan. Sekarang saya slowly bukakan lebih banyak kabinet. Kosong gain. You boleh tengokkan apa hasil dia. So you nampak dia sudah tidak begitu bulat tak? Ada tak? Ada perasan tak? Tidak sebulat tadi. Bagi dia keluar dia punya. Bagi dia load kejap lah. Nampak tak? Sudah jadi macam ni sikit. Tepi sini mana nampak? Sudah jadi. Dia boleh nampak you, tak boleh nampak you kan? Itu saya sekarang bawah ni. Sekarang sudah jadi. Tadi macam ni punya pattern, sekarang sudah macam ni sikit. Macam ni sudah jadi macam ni. So saya boleh buka lagi 2 biji. Buka lagi lah untuk mempercepatkan proses demo ni lah. Okey, you nampak ada beza lagi. Sudah lebih menembak kan? Lebih Sudah depan, atas, bawah sudah kurang. dia bagi sudah lebih sempit dan lebih ke jauh kan, ke belakang kan. Jauh tu pasal banyak driver dia kuat, dia boleh sampai jauh. Tapi at the same time yang atas bawah, yang merah sudah tak sampai atas, tak sampai bawah lagi. Katakan saya buka semua sekarang. Buka semua. So 16 kabinet buka, ataupun 16 driver lah dalam kolom sistem. Kalau buka semua, so you akan nampak dia punya kawalan arah bunyi akan lebih sempit. Dan bila nampak energi, itu audio energi yang pergi ke ceiling. Sudah tajam. Yang pergi ke ceiling sudah sangat berkurangan, nampak sudah hijau kan. Dan kita boleh tengok SPL di tepi sini. So hijau tu lebih kurang 90 lebih dB, yang merahnya 100 lebih dB. So perbezaan 20 banyak jauh dB beza. Jadi hanya dengan pakai lebih banyak driver. sebab kenapa dia panggil line array? Sebab dia satu line. Okey, satu line Dia perlukan susunkan driver semua. Yes. Satu line, satu array lah. Okey. So line itulah yang yang fizik lah. Fizik itu, teori fizik ialah bila itu semakin panjang, dia semakin dapat mengawal frekuensi. So kenapa kolom pun panjangnya? So semua pasal yang ada banyak-banyak driver ini, yang tepi-tepi together punya dia gabung bunyi, tapi yang bila sambung padankan dengan banyak driver, yang jauhnya dia cancel kan semua. Ya, betul. Dia cancel bunyi yang apa tu, yang naik atas, naik bawah. So inilah teori dia. Teori memang pun berlakulah, memang terjadi benda ni. Ini bukan sahaja teori, ini memang teori dan memang berlaku di betul-betul dalam realiti. Fizik lah. Realiti. Dan di sini ada sedikit, ini adalah side view satu line array. You boleh nampak lebih kurang line array itu dari itu tebal lah, tebal dia lebih kurang 30 cm. Okey. 30 cm berapa? Macam ni besar. Satu kaki. Macam ni besar. So kita ada 4 kabinet di sana. So sudah jadi 4 kaki. 4 kaki ya. 1.2 meter lah. So di tepi kita ada satu, kita panggil apa? Frekuensi. So sebagai contoh 290 Hz. Dia satu, kita panggil satu cycle. Okey. Dia lebih kurang 1.2 meter. Okey. Bukan meter, 1. Berapa? 1.2 meter. 1.2 lah, betul tu. So kita boleh gunakan di sini free calculator. You boleh pergi sini, boleh calculate. Katakan tadi berapa? 1.2 meter. Tadi berapa? 290 Hz. 290. So kita boleh calculate kan. 290 Hz dia punya wavelength. Satu cycle dia 118 cm. Betul. Okey. So balik ke sini.
Maksud dia, katakan you ada satu kabinet, one cycle dia sama wavelength dengan 4 kabinet. Okay. So ini bagi gambaran berapa besar itu frekuensi. Sebagai contoh, 580 Hz, 580 Hz dia double 290 mah, betul. Jadi you ada dua cycle. So dia punya wavelength? Wavelength you kena kira lah 580 sama dengan 60 cm. Maksud dia Setengah pula. setengah lah. Dia one cycle sama dengan 2 kabinet lah. Maksud dia tebal 2 kabinet, tapi dia sama one wavelength. Dan untuk semakin rendah punya frekuensi 145, dia punya wavelength lagi semakin panjang. besar. So 145 ya berapa? Kita boleh kira di sini. 145 sama dengan 236 cm, maksud dia 2 meter. 2.36 meter. So untuk 145 Hz ialah 2.36 meter untuk satu cycle. Okay. Katakan you mau bass, suka bass kan. Oh, bass 60 Hz ke 100 Hz. So mungkin 80 Hz. Berapa? So 4.2 meter. 4.3 lah. 4.3 meter. So satu panjang. Okay. So dia macam pergi tepi pantai, ada tsunami datang, ombak besar. Dengan ombak kecil. Betul. Okey, betul. Adalah ombak-ombak kecil, adalah ombak-ombak besar. Dia sama teori juga. You nak kawal ombak, katakan you nak anti tsunami punya sistem. So mungkin you build benteng 1 meter tinggi. Jadi ombak kurang daripada 1 meter tak ada hal. Kalau lebih, lepas. Lebih lepas. So sama juga. Dia teori lebih kurang kalau itu line lebih panjang daripada dia punya wavelength, dia start boleh control itu. Maksud dia bila tembok you lebih besar daripada you ombak, you dapat control itu ombak. Tapi katakan you punya benteng kurang daripada tsunami punya, so you tak dapat control. So kira kalau line array atau column macam ni lagi panjang, lagi narrow dia punya, Dia boleh control. Lagi control. Okay, kita boleh satu contoh lagi balik sini. Kita mungkin buka setengah lah. Buka setengah. So 16 sini buka 8 sajalah. So 8, 9 saya tutup. 9 saya tutup. Tutup. So saya boleh kurangkan frekuensi saya sampai 63. So you nampak, walaupun saya buka 8 kabinet, tapi saya masih tidak boleh control lagi 60. Ini dia masih merata-rata. Ataupun saya mungkin buka sedikit lah, mungkin 8 kabinet saja. Sorry, 4 kabinet saja. Jadi kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kabinet yang kita turn on kan saja. So kita naikkan frekuensi. So 4 kabinet tadi berapa? Balik ke formula tadi. 4 kabinet ialah 1.2 meter. 290. So kita boleh tengok dari plus minus frekuensi ni 290 ya. So 290 kita ada 250, 315. Okay. 315 ialah above. Bila atas sikit. Bila kita turun ke 250, okay, mungkin ada lagi, kita turun lagi. So you nampak semakin itu ialah point. Itu apa panggil turning point. Yang sama kita sudah tidak boleh mengawal dia. I see. So katakan lagi pendek itu array, dia ada limitation frekuensi yang dia boleh control. lagi sikit frekuensi dia boleh control lah. Yes. So lagi panjang dan dia boleh control lebih banyak frekuensi. Lebih rendahnya frekuensi. Sebab yang susah nak control ialah frekuensi rendah. Sebab frekuensi rendah dia sangat besar kan. Dia macam ombak besar kan. Itu satu ombak besar. You nak control dia sangat susah. You mau bina benteng pun benteng besar. So kalau nak control frekuensi rendah, you kena memang satu array yang betul-betul panjang. Betul-betul panjang. Itu sudah tak berapa praktikal lah.
So Boleh biasanya consider. dia orang akan separate dia punya frekuensi rendah ke subwoofer. Subwoofer you pun nak control mah. Perlu control jugalah. Jadi itu senang saja. Dia very simple. You boleh pergi calculation. Katakan you ada array ke atau you nak column. Sebab ini column kita tak boleh stack together. Jadi tak boleh buat apa lah. Tapi yang ini column array jenis ni kita boleh tambah 2, 3, 4, 5 pun boleh. Jadi sana kita boleh menggunakan calculation ni. Katakan you nak control sampai berapa. Jadi kita boleh guna calculator ni, pilihkan frekuensi yang kita mahu control dan Calculator ni boleh bagi orang link. link. Link ini ialah Copy tak boleh lah, saya ni sana lah. Saya main WhatsApp. No, you can. Oh, Facebook cannot. You check. You're not in Facebook here, is it? I'm not Facebook lah kejap lah. Mungkin saya ada Facebook. Oh, Sando lagi. Kejap. Saya ada Facebook di sini. Tapi Ada. kalau e-software tu kena belilah. Free calculator, link dekat sana. Dan kita bacakan komen sedikit sebab tadi tak nampak kan. Hayya ketatlah, apa benda ni? Dia tadi kata narrow lah. Orang kata sempit tapi si Pilim kata ketat. Ketat. Okey. Lain macam sikit dia punya Okey. ketat, dia suka ketatnya. Okey. Air akustik. Si Pelim betul dia dapat air akustik. Oh, ada hadiah. okey. Ciuman satu. Si Pilim. Okey, kita balik kepada mana lagi? Tadi mesin ni. Okey. So, saya ada sedikit table. Kita boleh roughly tengokkan berapa panjang kolom untuk mengawal frekuensi mana. Okay. Okey. So first 4,000 Hz itu boleh ignore. 1,000 Hz tu boleh ignore. Sebab biasa ni ialah ini control dengan horn design. Okey. Dan frekuensi Biasanya- yang tinggi pun very much directivity betul-betul. Itu sebab horn design dia. Sebab dia horn design dia guna reflection. Sebab dia keluar dia guna itu So horn that's why dia ada ni. untuk guna- speaker macam ni dia ada horn for the high frequency. Ah. So biasa ni berapa untuk 4,000 above lah. Tak, ini biasa tak perlulah. Ini kita boleh ignore lah. So yang ni pun ada horn ni. Jadi biasanya high frequency kita tak perlu pening untuk control sebab senang nak control. Cuma low frequency dia susah. Low and mid pun sama. Low and low mid lah. So kita nak katakan kita nak control 500 Hz. Kita nak control dia punya angle. Kita punya column atau line array lah. Kita at least kena 68 cm. Oh, 68 cm. Sedang lah 68 cm pendek je mah. 1 meter pun belum sampai. 8 cm. Ni lah. You Lebih 3 kurang. kabinet. You 3 kabinet pun dah. 68 cm, 2 kaki lebih. Lebih kurang macam ni lah. Ini sudah senang sap-sapsui lah. You nak Lebih. you nak kawal itu tetap Ni lah, 68 lebih kurang. tetapi yang ni tak boleh sebab ini ialah Dia different driver, different driver. Itu kena sama frekuensi lah. Kalau you sini 4 biji high mid, 4 biji ni low mid, dia tak boleh berfungsi lah dengan teori tadi lah. Okey, lepas tu 250 Hz kita ada 1.3 meter. 1.3 meter. Dia sampai macam ni lah. Sampai bahu kita lah. Kalau kita nak control yang ni 1.2 ni. 1.2 lebih kurang almost there lah. Maksud ini satu batang ni boleh control lebih kurang 250 Hz lah. 250 atau lebih sikit lah. Yang ni sangat bagus untuk itu walker lah. Walker you takkan pergi hantam bagi di ceiling. So macam ni lah kira dia punya perkiraan dia lah. Tetapi katakan you nak control bass 100 Hz, itu bass tong tong tong. Bass keras 3.4 meter. Tetapi unit-unit ke atas ni dia tak main 100 Hz kan. Semua sudah cross point ke subwoofer. Yes. Tetapi untuk sistem besar you mahu control juga mah.
Perlu control juga. So macam mana nak control itu bass? Bass pun guna, Memang suka nak control kan ni? boleh control juga. So as long as katakan you mau control 30 Hz, kita perlu 11.4 meter. Tapi memang gila lah. Itu You kena subwoofer letak dalam bentuk array tapi bukan vertical lah. Sebab vertical boleh gantung. Ada nampak konsep dia gantung ada juga. subwoofer je. Tadi diagram tu ada lah. So you kena gantung sampai 11.4 meter baru you dapat control 30 Hz. Tapi biasanya orang tak buat lah ni. Ada orang buat. Konsep besar. Ataupun bukan vertical. Dia horizontal. You stack subwoofer lebih daripada 11 meter. So dia control macam ni. Dia boleh control. Jadi untuk stadium bagus. Sebab dia tak pergi tu seat. Seat tu sangat reflect lah. Betul. Dia terus pergi audience sana. Audience dia semua dekat view. Betul, dekat stadium buat. Betul. Dia nak ke depan semualah. Dia pergi depan. Jadi dia kena gunakan teori guna line ni tetapi dalam horizontal lah. Horizontal. Letak sub Okay. lebih daripada 11 meter dan dia akan kontrolkan dia. Dapat control 30 Hz punya. So basically that's why kadang-kadang kat konsert you boleh nampak dia orang letak line array macam ni, bawah dia punya subwoofer macam ni. Itu teori lah. So tak kira line array atau subwoofer array, column system, dia semua datang dari teori line ni. Line source. So point source ialah satu point, dia omnidirectional. Line source dia ialah silinder pergi depan. Itu teori lah. Jadi ada apa demo yang kita boleh bagi lagi? So kita boleh bukakan semua. Kita tengok apa frekuensi yang kita boleh control. Sebab sini lebih kurang 5.01 meter di sini. Nampak tak? 5 meter lah. 5 meter. Itu 16 kabinet 5 meter panjang. So sepatutnya dalam teori kita tengok 5 meter mana. Boleh control sampai 60 Hz boleh? Tak boleh. 70. Lebih kurang 70, 60-70 tu lah. Kita boleh control sampai 70 Hz. Ini sudah frekuensi yang sangat rendah dia boleh control. Ya, sudah cukup rendah. Jadi, kita onkan semua. Kita double confirmkan dengan simulation software. Adakah apa yang saya cakap tu tipu orang ke, atau kelentong orang ke, atau mungkin boleh terima lah. Jom kita tengok. Tunggu dia load dulu. Sambil menunggu, kita tengok, bacakan apa-apa komen. Okey, tak ada komen lagi. Kita balik ke simulasi. Okey. Jadi kita ada pada 250 Hz. Okey, jom kita tukar ke 70. Satu-satulah. So Ini okey tak? Ini beam tak? Ini okey. nampak kan? Nampak itu ini very clean. tembakan dia tak? Very clean. Very neat. clean ah. Okey. Kita turun pergi 200. Okey Okey kan? lagi. Ini pun nampak tembakan dia kan? Okey lagi. Dan yang ni 160, dia sudah ada lagi tapi dia sudah lost sedikit energi dekat belakang kan. Tapi dia tak pergi merata-rata lagi. Dia masih tak pergi. Masih lagi directivity bagus. Lepas tu ada 125 Okey lagi. Hz. Okey lagi. Tak naik atas, tak naik bawah. 100 pun okey lagi kan. Dia atas lagi masih clean. Okey, Ah, sekarang 80. dah mula bulat sikit. Tetapi atas lagi Okey clean. lagi. Okey lagi. Still clean Dia lagi. baru mula bulat sikit. Okey. So ini 63. Okey, dia sudah ada naik sikit kan, nampak sini. dah naik sikit. Naik sikit, dah bulat sikit lah. So ini berapa? 63. Dah So, naik sikit. Tadi ialah 70 mah. Dia 70 bawah mah. 70 saja dia dah mula So, bawah 70. mula buka lah. Dan ini nampak ini berapa? 50 you sudah bulat dah. Dah Dan ini 40 sudah tak dapat. naik atas, bawah sudah semua tak kena. dapat- Belakang pun pergi. Sudah tak dapat kontrol dah. So ini menunjukkan yang tadi saya cakap tu bukan kelentong orang. Tak ada tipunya. So boleh terangkan software ini first thing. Software ini kena beli punya kan? Free. Free ya? Free. Beli audio center free nya. Tak adalah. Beli apa-apa pun free nya. You tak beli pun boleh free nya.
Boleh free. Ha, pergi Officialnya download. lah, free ya. Download. Free lah. Free lah. Okay, then download free lah. Okay, so itu satu bagus. Dan software ni so far sudah macam jadi satu industry standard lah. Semua pakar-pakar audio engineer semua, diorang design sistem, ramai yang pakai East software ni untuk design sistem. Baru diorang design dia punya, dia dah tahu dia punya setting semua, baru diorang pilihkan dia punya cabinet berapa nak letak semua tu lah. Okay, so far software ni dah dibuktikan berkesan bila anda ikut Soft ini juga buktikan yang tadi saya cakap tak ada kelentong orang. Betul ya? So memang software ini berkesan untuk membantu anda design sistem anda lah. Jadi teori ini faham? You faham tak? Faham. Faham kenapa kena line Eric? Tetapi ada banyak orang lagi ya, dia call, Eric, saya perlukan proposal dan quotation. Tapi dia akan beritahu saya, oh, saya cuma perlu 2 line Eric, top 1 sub saja. Lepas tu dia tanya saya proposal. Tak boleh kontrol apa mah, gantung sajalah. Itu boleh lah, dia macam 15 inci lah. Macam speaker biasa saja. Macam speaker biasa lah, boleh pakai lah. Boleh pakai lah. Okay, tapi kalau nak mempraktikkan teori ni, line array bukan teori. Mempraktikkan fizik ni, okay, yang terbukti, you kena ada speaker yang panjang lah. Panjang. So kolom tu kenapa dia design panjang? So dia boleh hantar bunyi kepada anda macam ni. So, bukan berata-rata, tapi dia spesifik. Okay. So yang ada satu lagi. Sebab tadi itu teori. Yang ni apa pula? Oh, ini lainnya. Tadi teori ini semua tak boleh pakai. Okay, yang ini lain. Ini akan merobohkan semua apa yang saya cakap tadi. So speaker macam ni, katakan tadi kalau yang konsert line array, kalau dia nak ubah bunyi dia ke bawah, biasanya audience lah, dia takkan ubah ke atas kerana burung takkan dengar. Wah. Okay, dia takkan ubah ke atas kerana tak ada burung yang nak dengar lah. So dia audience semua kat bawah. So bila anda nak halakan bunyi ke bawah, anda juga perlu halakan line array anda ke bawah. So katakan kalau speaker ini install tinggi-tinggi dan audience kat bawah, so anda perlu juga anglekan, kalau anda buat installation lah, anda install bukan pasang pada subwoofer, anda juga perlu arahkan atau anglekan speaker tu ke bawah. Tetapi ini line. Kenapa? Apa yang berlainan? Yang berlainan tu, apa yang saya nampak warna sajalah. Dia berlainan kerana warna putih. Satu lagi berlainan ialah berbeza dengan ini, kalau nak ubah dia punya arah bunyi, anda kena ubah dia punya kedudukan speaker. Yang ini kalau nak ubahkan arah bunyi, tak perlu ubah kedudukan speaker. Yang ni kira ubah speaker tak? Ni. Tengok. Sekejap. Tengok. Ini mechanical steerable mechanic apa panggil apa? Mechanical steerable array. Ini guna secara mechanical lah, kita nak katakan nak condongkan bunyi, nak turunkan bunyi macam ni. Kita boleh guna ni, condongkan dia. Okay. So yang ini kalau anda nak halakan bunyi ke bawah, anda kena arahkan speaker ke bawah. Halakan ke bawah. Okay. Secara fizikal. Berbeza dengan yang Tannoy ini, okay, dia Q-Flex, right? Q-Flex. Dia ini digital steerable line array. Okay, dia bukan pakai mechanical macam ni. Dia boleh ubah haluan bunyi tanpa menggerakkan speaker. Maksud dia tanpa gerak macam ni je. So speaker kalau tegak macam ni, dia bunyi macam ni. Dan processing dia kalau anda nak, dia boleh ubah bunyi dia macam ni tanpa menggerakkan speaker. Okay, dia punya teknologi memang complicated. Itu sebab dia pakai, setiap driver ada amplifier dia tersendiri dan setiap driver ada processing dia tersendiri. Dia juga bermain dengan tadi yang kita katakan cancellation kan. Okay,
Macam speaker macam ni, this one all consider natural cancellation. Dia position macam ni, cancel. The more the betul, further, dia cancel more lah. So natural cancellation. Speaker macam ni, individual processing, individual amplification, dia main dengan cancellation ni. It play with the time difference, everything all, and dia boleh pakai cancellation itu untuk menghala bunyi. Okay, menghala bunyi kan, dia pakai ini, tapi dia kena control individual driver. Cara dia cancel, dia boleh ubah. Okay, this one a little bit complicated. Macam mana ubah? Macam mana nak ubah? Ini saya tak erti. Senang je. You dekat software sana kata saya nak yelah, turunkan 20 degree, tekan 20. Dia ada software minus dia 20 tambah 20. So you tekan je, tekan upload, dia akan tapi macam mana dia main fizik ini, itu very complicated. itu memang dah guna software dah. To explain, I think only the people who design can explain really well. This one. Dia main dengan cancellation at all the different frequency. Tetapi ini pun delay. tak lari dari teori tadi saya cakap tadi. Dia pakai teori itu juga. Length. Betul. Length tu dia tak boleh bypass itu physics law. Tapi dia boleh ubah arah. Dia boleh ubah, tapi frekuensi yang bergantung pada berapa panjang. Jadi pun dia ada banyak model. 16, 24, 30. So lagi itu panjang memang ada kan? Panjangnya. Dia ada tiga model lah. So dia main dengan setiap driver yang ada dalam untuk main dengan apa dia punya cancellation. Dia boleh ubah cancellation itu. Dia ada cancellation, dia ada delay, dia main dengan phase. Lepas tu dia boleh ubah dia punya haluan. Okay. Ini semua dia fix. So anda nak ubah haluan, you kena ubah speaker tu. Yang ni more to installation lah. Yang ni ialah portable lah. Kita boleh kasih portable set. Semua portable lah. Yang ni ialah installation. Ini adalah installation. Ini dua-dua dia boleh install, sebab dia boleh gantung, dia boleh portable, flexible sikit lah. Ini pun flexible, boleh install, boleh portable juga. Yang ni portable. Jadi kolom pun ada pelbagai jenis kegunaan lah. Bukan teori dia sama juga. Bukan untuk semua orang lah. Tak ada satu produk yang dia kata general semua pun boleh pakai lah. So pilih yang sesuai untuk kegunaan lah. So yang penting tu trend sekarang sejak beberapa tahun kebelakangan ini makin ramai orang pakai speaker macam ni. Kenapa? Satu is kecil. Quality lah. Quality tak kecil tu satu. Dia Ini pun dulu macam kecil ni. mah, tapi tak ada orang pakai. Kenapa? Tak ada quality. So ini dia kecil, ringan dan masih berkualiti. Bunyi berkualiti. Berkualiti tu maksud dia pro audio punya quality lah. Pro sound lah. Bukan itu PA lah. Memang kalau speaker yang lebih tinggi macam ni, dia punya frequency response satu system, you can get lah 20 to 20,000 Hz. Okay. Speaker column macam ni yang biasa-biasa, I don't think you can get anywhere near 20 to 20,000 Hz. Maybe you get 200 to 2,000 Hz or something like that, or maybe to 4,000 lah. 8. Can reach 8 lah. Cannot also I think. 8 difficult. Susah sikit lah 8K. Mungkin lah saya rasa saya teka je lah. 400 mungkin to 200 Hz hingga sampai 4 kHz. Dia punya major frequency respon dia lah. Saya rasa lah. Jadi so macam banyak sekali ya, kita pun banyak kolom oh. Jadi macam mana kita nak showkan kepada penonton kita, katakan dia mau beli, tak kira mungkin you are dari rental ke, dari consultant ke, dari install ke, reseller, installer, apa-apa. So kita mesti ada solusi yang berlainan untuk kegunaan berlainannya. You boleh showkan tak? Mungkin showkan macam mana? Kalau ikut kegunaan dia, berapa orang, berapa besar mungkin tempat. Inilah install masjid, church atau portable hotel. Mesti ada yang satu best for apa mah. So ini okay. Apa show tu? Ini nak buat show yang nak buat show bukanlah. Boleh buat show kecil-kecil ataupun parti yang kecil-kecil ataupun sebagai satu pemain muzik di kedai retail ataupun cafe, bistro, boleh pakai ini.
Tapi bukan untuk kuat sangat lah. Okay. Saya rasa tu letak dekat itu kedai yang luar sana buka bunyi, lepas tu ada LED Ada light. lampu lagi. Ada lampu boleh kan. menarik Orang perhatian jalan-jalan anda. nampak menarik perhatian. Menarik perhatian lah. Saya rasa tu paling sesuai. Retail. Detail, bistro, cafe also kan lah. Yang tak buka bunyi kuat sangat. Yang kepada yang perlukan LED. Tak perlu beli LED tu dah ada. So yang ini, okay, kurang-kurang bistro atau cafe yang main music dengan lebih kuat sikit, bukan untuk music rock ke apa, atau lebih kepada jazz, sentimental, R&B pun boleh. Dan mungkin ada small band kecil, I think 2-piece, 3-piece band pun boleh. Okay, 2-piece, 3-piece band lah. Ada satu penyanyi, satu keyboardist dan satu gitaris. Okay, boleh. Sederhana. Yang ini Bukan rumah meh? rumah pun boleh lah. Rumah You pun bukan boleh. buat satu video. Ada video. Rumah pun boleh. Home Guna untuk theater, rumah. Main karaoke pun boleh. Okay. Yang ini sudah beza sikit. Yang ini untuk medium size function room. Medium size function room yang mungkin seperti di hotel-hotel. Hotel-hotel dia ada satu ballroom besar. Lepas tu dia ada beberapa bilik yang kecil. Okay, yang lebih kecil lah. Boleh pakai jenis yang ini. Okay, portable juga ni. 3-piece band, 4-piece, 5-piece band. Boleh. Live music memang boleh. Yang ada drummer, bass gitaris, lead Sebab bass gitaris. dia bagus juga. Bukan bass saja. Dia punya keseluruhan bunyi SPS cukup tinggi. Overall punya. So 5-piece band punya live show, cafe bistro yang besar ataupun pub, boleh pakai yang ini. Okay. Hotel lah, saya rasa hotel. Hotel boleh beli lah untuk small ballroom. So bayangkanlah, drum, bass gitar, lead gitar, keyboard dengan vokalis macam tu punya band, boleh pakai yang speaker yang macam ni lah. Okay, bila yang ini pun sama, lebih kurang sama dengan yang Pro L Session 4 tu, sama dengan yang ini. Okay, boleh pakai untuk Ni. medium size, maksudnya medium size. Tapi ini lagi kuat daripada tu. So you mau yang bunyi memang itu soft Kick sikit lah. Itu soft sikit, itu lembut sikit, perempuan sikit. Very warm. Ini lelaki sikit. Tapi ini warm juga. Dan ini boleh lebih agresif sikit lah. Dan sub bass dia cun. Ini lebih powerful. So maybe medium. Ini small to medium. This one medium to quite large lah. A bit large lah. Mungkin yang bilik-bilik dalam hotel tu, bila anda pakai, kadang-kadang dia orang boleh gabungkan dua bilik, buka partition tengah, boleh pakai ni. Okay. This one dengan dia punya sub, you nak pakai kat ballroom pun boleh. So far, how many people use in ballroom kan? Right. So Masuk yang ini TV station ada. Kita Oh. ada satu customer, dia buat itu forum Islam sedunia ke. Dekat TV ATM. Auditorium ATM. One of the function room. Mungkin lah. So kirakan hotel punya ballroom full size boleh pakai ini. Outdoor pun boleh. Outdoor pun boleh. Dan kalau anda punya requirement sekurang-kurangnya ballroom ataupun lebih besar seperti auditorium ataupun stadium. Stadium yang kecil lah, bukan stadium besar lah. Kalau stadium yang football field punya itu lain lah. Ni boleh pakai ni. Memang boleh pakai. Boleh nampak? Tak nampak kejap. Yang ini. Ya. Okay. So, yang ini kan, dia beza tau. Dia agak berat. Okay. Dia agak berat. Dan dia boleh gantung sampai berapa? Dia ada berapa limit dia? Dia limit, tak ada limit. Bergantung pada berapa tinggi lah. Berapa tinggi. Sebab katakan you, ini 1.2 meter, 2 biji 2.4. So katakan 4 batang. Sudah berapa meter? 48. 48 meter, sudah sangat panjang. You mau gantung sampai 5, 6 boleh lah. So terpulang lah. Disebabkan boleh gantung banyak-banyak, tinggi-tinggi, dia punya bukan saja dia punya rigging punya benda rigging point saja yang kuat, dia punya chassis semua ni besi, bukan kayu all alloy. Ini 4 batang sebelah. Campur dengan subwoofer.
Dia boleh lawan dengan line array double 8 inch. Wah, 411 juga. 4 sebelah boleh lawan dengan double inch. Ha. So, ini akan ada satu installation setengah buat di Perak kan? Di Perak tengah buat. Tapi Tapi belum itu siap hall lagi. lah. Belum Tengah siap buat. lagi kan? Hari ni tengah pasang lah. Hari ini tengah pasang. So, selepas kita dah tahu mana, kita boleh pergi tengok lah. Kamu pergi, saya tak mau pergi. Okey lah. Sekarang Apa saya, naik motor saya pergi? tak mau jadi 260. Betul juga. Duduk rumah, jangan keluar. Okay, so yang ini untuk venue yang besar-besar boleh buat. Okay, jangan tengok benda ni kecil-kecil, kurus-kurus, macam perempuan yang princess, pinggang yang ramping. Sebenarnya semua ni kau. semua ni kena bagi tahu. Hear to believe, betul tak? Betul. Dengar untuk percayakan. Kebanyakan orang tengok speaker macam ni, Apalah tak boleh pakai mah. boleh ke? Cukup kuat ke? First question, cukup kuat ke? Kita ada satu customer dia guna ni untuk rental lah. Dia buat selain rental ni. Sewa equipment lah. So dia buat itu event dekat itu, kalau tak silap saya masa tu untuk Sultan Perak. So ada orang tanya dia lah. Mungkin Sultannya orang ke apa. Boleh ke? Mana speaker you? Mana? Tak nampak pun speaker. Belum sampai sekarang pun belum pasang speaker. Tak nampak. Tapi lepas dengar, Sultan dia shock. Sebab dia tak macam speaker besarnya. Dia bila you mau kuatkan dia tak suka kan. Turun. You tahu kan, yang buat event yang VIP kan, turun. Dia tak suka kuat. Turun. Tapi belakang dia komplain, naik. Tapi VIP kita turun. So masalah ni semua tahulah. So biasanya untuk masalah ini pakailah sistem line array lah. Yang Atau boleh guna kolom ni pun boleh. Kolom Yang line boleh- array. Yang boleh kawal bunyi yang pergi ke yang dekat dan boleh kawal bunyi yang pergi ke jauh. Okay. So yang ini bukan saja tegak, dia boleh curve sikit pun. Okay. Ini dia mechanical curve. Mechanical curve. Secara fizikal dia tak macam ni. Ini dia guna software. Ini software, ini pakai stand, ini pakai rigging point. Ha. Okay, rigging point dia ada beberapa lubang, anda boleh ubah dia punya curve. Jadi kita di sini kita ada complete solution. Dari yang paling kecil Panjang-panjang, tinggi-tinggi, kurus-kurus sampai yang paling profesional. Mungkin ada lagi yang lebih hebat macam K-Array, tapi ini saya rasa pun tak kalah dari ini pun K-Array. dah cukup lah ini. Dan lebih murah pada K-Array. Okay. Ini belakang apa ni? Saya curious. Sebab belakang dia menggunakan dia macam ada satu chamber. So bila dia keluar, itu angin akan melalui chamber tu keluar balik. So itu chamber dia ada satu distance yang sudah mereka calculate-nya. Jadi bila dia keluar, dia akan ngam-ngam out of phase dengan setengah low frequency. Dia cancel kat belakang. Dia cancel dekat belakang. Tengok. Jadi dia kita panggil ada passive cardiac system. Passive cardiac system yang pakai venting. Dia untuk guna cancel. venting untuk cancel. Kalau aktifnya means dia kena pakai satu speaker kat belakang. Betul. Speaker yang ada satu driver tertentu untuk cancel belakang ada di market lah. Itu active cancellation lah. So yang ni passive cancellation. So dia akan apa yang keluar di depan, dia tak nak bunyi terlalu lebih ke belakang, dia akan cancel juga di belakang. So complete lah sistem daripada yang paling basic ni, dari ke sederhana dan agak besar dan boleh pergi sangat besar. Kalau ada siapa yang tak faham lagi, bolehlah kontak kita. Atau nak membuat pembelian pun, nak informasi ke, nak testing ke, nak dengar, boleh datang showroom kita. Kita ada semua sini ready untuk buat demo. So basically daripada kedai retail, kedai satu shop lot ataupun cafe satu shop lot sampai ke untuk Concert. auditorium, konsert di auditorium ataupun stadium yang sederhana boleh pakai. This one I think but for stadium yang besar-besar, football field size stadium maybe not lah. Kena gantung Tower lah. Diri tower lah.
Kena Sebab atur ni banyak-banyak. saya personal experience dia boleh cover perfect 30 meter. Oi, 30 meter pun quite big tadi. Ha. Kalau you mau lebih besar, lebih jauh, mungkin tambah satu delay lah. Dia tahu lah. Delay lah. Dan konsert apa yang you perlu subwoofer banyak ni lah. Nah, Tong 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 tong. Itu saja. okay. So, complete solution. Complete Daripada- AVM mempunyai complete solution untuk column system. He got put the link to the all this product. No? Ada kan? Huh? Ha. The link to all this product. C210, the link. Yang link mo. Some lah, some. Not all lah. Ah. Video lah, video. Tu video. Kepada video. Maybe the product link can slowly put in. After that lah. After that, you can slowly put in for C210, 500, 1000, 2000, 3000. So, itu saja hari ini. Anything Ya. else? Tak ada, saya dah habis. Hari- Harap anda faham lah, dapat ilmu juga lah hari ini. Tapi yang penting, ramai orang, orang, termasuk dulu kita sendiri, bila kita mula nampak speaker macam ni, first question, Pandang rendah. Ayah. No, first question lah. Ni Bukan- mata bukan ayah. ada pakai spek ni. first question bercolour. come, can or not? Boleh ke? Boleh ke? Can or not? Tapi bila kita dah pasang, dah test, memang boleh. Okay. Dulu pun kita pernah test depan office saya, office kita, di gudang kita, tembak ke jalan raya, sampai office di seberang jalan keluar komplain. Ni lah, kena komplain kita. Okay. Did they make police report? No, right? They just come over and complain ni lah. So, cukup kuat lah ni. So, kalau ada any more question? No more question. No more So mungkin kita boleh sarankan apakan video yang akan naik hujung minggu ni. Tak tahu lah. Hujung minggu ni naik. Kita ada Andy. Apa saya cakap ah? Andy apa? Mike. Anda perlu remind me pasal kita buat video sampai saya sudah lupa video mana yang saya buat. Superstar memang lah. Dia pun tak tahu film apa dia naik ke sinema. Okay, so hujung minggu ini hari Ahad lah. Pukul berapa? Pukul 9 pagi, malam lah. Okey lah. Okey. Setelah anda keluar pergi beli barang ke, pergi bawa anak keluar ke. Tapi harap-harap weekend ni dan weekend-weekend yang akan datang, janganlah bawa keluarga keluar berjalan-jalan. Stay at home. Director General ataupun Ketua Pengarah Kesihatan pun dah tanya sama ada kita, what is his comment that he asked us Adakah anda mau stay at home? dia ada satu dia ada satu tweet, dia buat tweet, Cakaplah dengan orang besar, cakap dengan kita bapa. dia punya tweet dia cakap apa saya pun sudah lupa. Apakah dia punya tweet? Tan Sri Noh Hisham Abdullah, dia ada tanya orang ramai-ramai di Twitter, how about all stay at home for a while again? Kalau saya tak nak lah. Okay, so minta duduklah di rumah baik-baik. Weekend ni jangan bawa anak keluar, jangan pergi sini, pergi sana, ke sini, makan-makan ke apa. Duduk di rumah saja. Okay, keluar hanya jika perlu. Lepas tu pada hari Ahad pukul 9 malam boleh tengok lagi satu video oleh saya, kita testing condenser microphone. Okay, bukan condenser microphone budget tapi condenser microphone yang harga Terbaik. AVM lah, terbaik. Top 3. Top 3 daripada Behringer dengan Pro L. Okay, ada B1, B2 Pro dan C14. Kita akan testing lah, dan kita ada buat studio environment yang ganjil sikit kerana ada buat DIY punya benda sikit. Boleh tengok lah. Dan di Sabtu kita ada Behringer Wing. Sesiapa yang mahu membeli Behringer Wing bolehlah tonton video tu lah. Sabtu pukul 9 juga. Behringer Wing together. Behringer Wing Sabtu. Oh, Sabtu Berhad. Itu Sabtu. Setiap minggu kita ada 2 video mas. 2 video. Tapi kita ada ubah-ubah di timing, sekarang kita fix pukul 9 lah. Pukul 9 lah. 9. Dan kalau ada apa-apa idea dan komen ke, atau you nak apa kita nak buat video, bolehlah bagi kita tahu di PM
ataupun di komen video ni lah. Apa yang anda nak lihat, apa yang anda nak tanya. So anda tanya, kami cuba jawab lah. Okay, so sampai sini saja hari ini punya sesi live mengenai benda-benda tinggi-tinggi, panjang-panjang, keras-keras, kuat-kuat. Speaker ya, speaker bukan lain speaker column ataupun line array. Okay, so nama saya Andy. Saya Eric. Kita dari AV Electronics Marketing Sdn Bhd nak mengucapkan sekian terima kasih kerana menonton dan stay at home. Don't keluar merayau-rayau. Okay, pakai mask, pakai sanitizer. Okay, kita pun tak nak pakai mask. Tak apalah, kita hari-hari macam ni. Kita sekarang selalu buat show live kan, sudah jadi macam suami isteri. Okay, so saya suami, dia Saya isteri. sudah mau cerai dengan dia dah. You kan ada host baru. Okay lah, bye-bye. Okay, Jumpa lagi. bye-bye. See you next week.